ya. Salat tahiyatul masjid tidak gugur walaupun duduk. Oh, ya. Kerana yang dimaksudkan daripada salat itu bukan duduk tak duduk. Yang dimaksudkan ialah kita menyibukkan tempat dalam masjid tu dengan salat. Habis tu Nabi sebut sebelum duduk, Nabi maksudkan segeralah salat. Sebelum buat apa-apa, sebelum duduk tu solat dulu. Satgi dah duduk, orang malas berat punggung. Karena tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum duduk. Sedangkan kalau dia solat sunat wudu, dia sudah duduk duluan, maka tak ada lagi tahiyatul masjid. Maka begitu masuk masjid, solat tahiyatul masjid. Habis itu solat sunat wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita jangan lupa kita selalu mengingatkan dan mengingatkan kepada tuan-tuan sekalian untuk selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, beraktivitas apapun. Mari kita bersolawat sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kelak kami, kita semuanya, yang khususnya yang menonton video ini dan keluarga-keluarga yang menonton video ini, mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah dan bersama-sama beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Santri Kampung TV yang baru bergabung dengan channel ini, please di subscribe biar kita selalu mengaji bareng, biar kita selalu bisa menebarkan kebaikan kepada tuan-tuan sekalian tentang masalah hukum-hukum Islam atau tentang pendapat beberapa ustadz-ustadz yang ada di Malaysia atau Indonesia, biar kita menambah wawasan tentang keagamaan, khususnya agama Islam. Sahabat channel Santri Kampung TV, tidak lama-lama mari kita tengok tentang bagaimana hukum menunaikan sholat tahiyatul masjid. Apakah ada perbedaan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama Wahabi ini? Jom kita lihat bersama-sama. Let's go. Salat tahiyatul masjid, ada hadis Nabi kata, siapa masuk ke dalam masjid, fasalli raka'atain qabla an yajlis. Man dakhala al-masjida falyusalli raka'atain qabla an yajlis. Siapa masuk masjid, salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Maka ulama beza pendapat. Kalaulah kata dia masuk masjid, dia duduk terus, salat tahiyatul masjid gugur ke tak? Sebab Nabi sebut hendaklah salat 2 rakaat sebelum duduk. Nampak fuqaha punya cara ambil hukum. Bila Nabi kata sebelum duduk, maknanya kalau dia duduk dulu, gugur tahiyatul masjid. Kerana salat tahiyatul masjid sebelum duduk, sekarang dah duduk. Sebahagian fuqaha berkata demikian. Tetapi pendapat yang tepat, salat tahiyatul masjid tidak gugur walaupun duduk. Oh, kerana yang dimaksudkan daripada salat itu bukan duduk tak duduk. Yang dimaksudkan ialah kita menyibukkan tempat dalam masjid tu dengan salat. Habis tu Nabi sebut sebelum duduk, Nabi maksudkan segeralah salat. Sebelum buat apa-apa, sebelum duduk tu solat dulu. Satgi dah duduk, orang malas berat punggung. Dalilnya apa? Dalilnya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang mana dia datang ke masjid waktu Nabi sedang berkhutbah. Datang ke masjid, Nabi tengah khutbah, Nabi khutbah, dia datang, dia duduk. Nabi pun kata, sallaita raka'atain? Dah salat belum? 2 rakaat? Belum. Nabi kata, qum fasalli raka'atain tajawwaz fihima. Bangun, salat 2 rakaat, bagi ringkas, cepat sikit. Tapi Nabi terus berkhutbah lah. Nabi terus berkhutbah selepas pada tu. Sedangkan dia dah duduk. Tapi fuqaha yang kata tak boleh, dah duduk, dia kira duduk habis. Habis tu macam mana dia takwil? Dia kata yang ni sebab dia jahil. Jadi kalau orang jahil tak apa, yang dah tahu jangan duduk dulu. Tapi sebenarnya pendapat yang tepat tak.
Selagi mana kita belum buat salat, kita salat. Kita masuk masjid, duduk. Ataupun kita macam kunci jatuh, kita ambil duduk kan. Alamak, tahiyatul masjid dah tak ada. Tak, pendapat yang tepat, boleh tahiyatul masjid walaupun dah duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz tengah ngajar, kita baru sampai masjid, kena tak semayang sunat masjid? Kena faham tak apa makna sunat? Sunat ni ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tidak berdosa. Jadi mu nak buat juga silakan. Orang tengah ngajar semayang dua. Jangan depan orang, hang bagi depan ustaz. Allahu akbar. Parah. Jadi biadab namanya. Okey? Dia semayang tahiyat masjid ni dia boleh di masjid saja. Mana masjid? Ruang dewan utama dan tepi-tepi ni orang panggil lambu. Tak, kalau dalam kitab-kitab fiqh hari masjid, beranda masjid, hukumnya sah dah. Faham? Jadi kat tak ada orang belakang-belakang sikit mayang tahiyat masjid, lepas tu duduk dengar. Tak, hukumnya harus Maksudnya jika seorang telah selesai menunaikan salat tahiyatul masjid kemudian masuk, kemudian batal wuduk, adakah dia perlu salat sekali lagi sekiranya dia masuk kembali ke masjid? Jika dia keluar daripada masjid, pergi ambil wuduk di luar daripada masjid, dia masuk semula ke dalam masjid, dia kembali menunaikan tahiyatul masjid. Ulama-ulama berbeza pendapat tentang tahiyatul masjid ni, adakah dia salat khas ataupun apa-apa saja salat ditunaikan sebelum duduk di dalam masjid. Secara umumnya apa-apa salat yang orang tu tunaikan sebelum dia duduk masjid, maksudnya taklah main-main daripada luar terus duduk dalam masjid tanpa menunaikan salat. Sulaim Al-Ghadafani dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia datang dan masuk ke dalam masjid, kemudian dia terus duduk, sedangkan Nabi SAW berkhutbah. Nabi SAW kata, raka'ta raka'atain, kau telah rokok sujud 2 rakaat, kau telah salat 2 rakaat. Qala la, kum farqa raka'atain, bangun dan salat 2 rakaat. Sedangkan Nabi berkhutbah. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini, walaupun dalam mazhab Malik ada qaul yang dia dalam riwayat Tabarani, tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini ialah siapa yang masuk dalam masjid, dia hendaklah solat sebelum dia duduk jika dia datang daripada luar. Ada satu video, siapa tunjuk ke saya, satu penceramah ni, dia kata masuk dalam masjid, kalau ada khutbah kuliah, duduk dulu. Kuliah lebih penting daripada solat. Kuliah ilmu lebih penting daripada 2 rakaat solat, kerana ilmu lebih utama daripada solat. Itu qiyas yang salah pada tempat yang salah. Dalam hal ini ada hadis Nabi SAW. Khutbah Nabi penting, cuma Nabi kata tajawasuma, kamu segerakan solat 2 rakaat itu. Khutbah Nabi lagi penting, tapi Nabi suruh solat dulu sebelum kamu duduk. Maka siapa yang masuk, dia solat. Tahiyatul masjid, kalau kita berwuduk di masjid, mana yang lebih didulukan Pak Ustaz? Tahiyatul masjid dulu. Habis berwuduk, masuk tahiyatul masjid. Habis itu baru solat sunat wuduk. Siapa yang sudah solat sunat wuduk duluan, otomatis tahiyatul masjid tak ada lagi. Karena tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum duduk. Sedangkan kalau dia solat sunat wudhu, dia sudah duduk duluan, maka tak ada lagi tahiyatul masjid. Maka begitu masuk masjid, solat tahiyatul masjid. Habis itu solat sunat wudhu. Solat sunat tahiyatul masjid dan niat iktikaf di surau. Biasanya bila kata tahiyatul masjid ni, masjid lah boleh. Di surau macam mana? Khususnya surau tempat kami ni, surau sudah panggil surau Jumaat. Mana surau ni orang solat Jumaat di sini. Macam banyak di surau-surau kita di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya tu banyak surau. Banyak surau, macam Putrajaya tu surau daripada masjid lebih banyak. Lebih-lebih lagi zaman Covid ni,
surau-surau telah dinaik taraf, boleh solat Jumaat. Jadi apakah hukum solat tahiyatul masjid di situ? Jadi alhamdulillah, untuk penjelasan ini ana sebenarnya dalam isu-isu seperti ini elok kita rujuk kepada majlis fatwa ataupun jabatan mufti, sebab mereka ada autoriti. Jadi bila dia ada autoriti, saya bagi kepada tuan-tuan jawapan, ana baca jawapan, ringkasan jawapan daripada Irsyad Fatwa Mufti Wilayah siri yang ke-103. Tajuk dia hukum menunaikan solat sunat tahiyatul masjid di surau. Jadi menarik di sini. Jadi kalau kita tengok istilah di Malaysia ni, tuan-tuan kita ingat istilah di Malaysia ni, masjid tu masjid. Kemudian ada surau. Bila satu tempat tu tak cukup masjid, maka dia jadi surau. Isu pentadbiran. Jadi surau tu sendiri asalnya telah diasaskan sebagai tempat ibadat. Ada solat 5 waktu, bahkan ada solat Jumaat lagi. Maka dalam berdasarkan mesyuarat ahli jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan yang ke-90 yang ke-96 tahun 2006, 24 Februari 2015 bersetuju untuk membenarkan ditunaikan solat sunat tahiyatul masjid di surau Jumaat. Jadi kita kata termasuklah boleh iktikaf. Jadi alhamdulillah pandangan itu saya pun setuju. Secara peribadinya setuju bahawa surau di tempat kita telah dikhaskan sebagai surau. Orang panggil balasah boleh, tapi berbeza dengan macam di pejabat tu lain. Kita renovate pejabat, ambil satu bilik buat surau, buat musalla. Mari bos lain pula, tak cukup tempat musalla, kita nak buat store sini, boleh je. Jadi kita kena boleh lah, insya-Allah. Sebab istilah tu digunakan. Surau bila cukup syarat gini SOP dia naik jadi masjid. Asalnya dibina untuk sebagai masjid. Solat sunnah wudu boleh dilakukan sekali dengan solat tahiyatul masjid, ataupun solat sunnah wudu boleh memadai dengan solat tahiyatul masjid. Apakah solat tahiyatul masjid? Solat tahiyatul masjid adalah solat yang solat apa saja yang dilakukan di dalam masjid sebagai tanda penghormatan kepada masjid, baik itu solat fardu ataupun solat sunnah. Solat fardu ataupun solat sunnah sudah boleh memadai sebagai solat penghormatan kepada masjid atau solat tahiyatul masjid. Kalau nak diasingkan adalah juga diperbolehkan solat khas, usolli sunnat tahiyatul masjid rakataini lillahi ta'ala. Lepas tu nak solat qabliyah ke, nak solat apa-apa ke, silahkan juga. Dalam solat sunnah wudu pun demikian juga. Bila mana ada solat wudu memadai dengan solat tahiyatul masjid. Bolehkah solat tahiyatul masjid dilakukan di surau? Perlu untuk dilihat daripada definisi masjid. Bila mana tanah yang diwakafkan untuk kegunaan masjid, maka tanah itu adalah menjadi masjid. Perlu dilihat bahwasanya bangunan atau tempat ataupun tanah yang diwakafkan atas nama masjid, dan tentunya kalau berkaitan dengan otoriti tertentu daripada pihak agensi tertentu daripada kerajaan, bila mana mengiktiraf dan membenarkan untuk dijadikan sebagai masjid walaupun masih berstatus namanya belum dinamakan masjid, kalau sudah dijadikan masjid maka ianya adalah mempunyai kegunaan sama dengan masjid. Tapi kalau status tempat itu surau private, bukan wakaf untuk masjid, maka tidak boleh melakukan solat tahiyatul masjid, karena masjid adalah mesti berstatus sebagai wakaf. Ya begitulah tentang bagaimana hukum menunaikan solat tahiyatul masjid. Jadi ada beberapa pandangan dari ulama-ulama Indonesia dan Malaysia ini tentang bagaimana tahiyatul masjid yang dilaksanakan di masjid, atau ada beberapa pertanyaan tentang tahiyatul masjid itu boleh dilaksanakan di masjid atau di surau juga boleh, atau ada beberapa pertanyaan juga
kalau duduk di masjid nanti kita mengambil wudu, apakah selepas wudu itu kita sholat tahiyatul masjid lagi, atau kita kalau sudah sholat sunnah wudu atau masih harus sholat tahiyatul masjid? Itu banyak pertanyaan, dan ada beberapa pandangan dari para ulama ini, para ustadz ini tentang masalah tahiyatul masjid. Dari ini kita mengambil pelajaran, kita menambah wawasan, menambah ilmu, semoga ilmu ini bermanfaat buat tuan-tuan sekalian tentang masalah hukum-hukum Islam tentang tahiyatul masjid khususnya. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan tentang kita, tentang keagamaan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.